Siapa sebenarnya yang berpenyakit mental? Anggota Kaukus Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara dan Pakatan Harapan Plus menzahirkan kekesalan yang amat terhadap kenyataan Senator Datuk Razali Idris seperti yang dilaporkan bernama. Senator Datuk Razali dilaporkan menyifatkan cercaan, hasutan dan carutan oleh netizen dalam media sosial dilihat sudah menjadi penyakit mental nombor 1 di negara ini dan memerlukan satu tindakan undang-undang yang lebih tegas dan agresif. Beliau yang juga pengerusi Kaukus Jawatankuasa Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara mencadangkan satu rang undang-undang baharu berkenaan cercaan, hasutan dan carutan perlu diperkenalkan atau dengan meminda undang-undang yang sedia ada dalam Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia /AKM 1998. Dalam hal ini, Parlimen juga yang boleh menggubal undang-undang menurut Perkara 10/2/A untuk menyekat kebebasan bersuara sekiranya ia berkenaan beberapa perkara, antaranya berkaitan keselamatan dalam negeri, prinsip moral, ketenteraman awam dan hubungan antarabangsa, katanya dalam satu kenyataan seperti dipetik. Beliau mengutuk sekeras-kerasnya tindakan segelintir netizen yang dianggapnya bersikap ekstrim, melampau dan tidak patriotik dalam platform media sosial terhadap institusi beraja, institusi Perdana Menteri dan negara yang cenderung menjejaskan kesejahteraan rakyat. Terbaharu cercaan, hasutan dan carutan netizen terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu lawatannya ke Indonesia adalah sesuatu yang tidak boleh diterima serta tidak melambangkan sifat sopan santun dan tata susila yang baik, tegasnya. Bagaimanapun, anggota Kaukus yang terdiri daripada Senator Hajah Rajmuni Sabu, Senator Liu Chin Tong, Senator Datuk Theodore Douglas dan Senator Ismail Yusof serta 16 Senator Ahli Dewan Negara dalam satu kenyataan membantah tanggapan yang dibuat oleh Razali itu. Senator Datuk Razali nampaknya begitu rentan sekali dengan kritikan pedas rakyat Malaysia terhadap kelemahan kerajaan menguruskan wabak COVID-19 sehingga sanggup membungkam hak bersuara rakyat Malaysia bertentangan dengan peruntukan hak asasi yang dijamin teguh oleh Perlembagaan Persekutuan. Senator Datuk Razali juga sewajarnya lebih memperlihatkan kematangan sebagai ahli Dewan Negara dan tidak menyalahgunakan frasa penyakit mental sesuka hati beliau. Tanpa sedikit pun rasa sensitif terhadap demikian ramai pihak yang menderita menanggung kemurungan akibat ketidaktentuan ekonomi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, kata mereka. Seterusnya, kumpulan senator ini menjelaskan bahawa Kaukus Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara ditubuhkan pada bulan Disember 2020 sebagai satu platform bipartisan untuk menyiasat masalah-masalah yang dihadapi rakyat. Menurut mereka, isu yang dicadangkan untuk disiasat termasuklah kesesakan penjara, isu daging halal, isu Felda dan pelbagai lagi. Kumpulan senator ini berkata Razali berhak bersuara sebagai ahli Dewan Negara walaupun mereka tidak bersetuju dengan pandangan beliau pada kali ini. Akan tetapi adalah tidak wajar bagi beliau untuk mewakili Kaukus apabila pandangan yang diutarakan adalah penuh kontroversi dan bersifat partisan, tegas mereka. Jom Channel hairan dengan sikap pengerusi Kaukus Kesejahteraan Rakyat Dewan Negara ini. Beliau boleh nampak kritikan netizen terhadap Muhyiddin Yassin tetapi lupa tentang cercaan dan hasutan oleh pemimpin parti anggota Perikatan Nasional terhadap pemimpin Pakatan Harapan. Malah, ada di antara cercaan tersebut sudah diputuskan sebagai fitnah oleh mahkamah. Sebagai contoh, Mahkamah Seksyen Ipoh pada 10 November 2017 memerintahkan Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria membayar RM200,000 kepada Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin berkaitan saman fitnah yang difailkan pada tahun 2015. Akhirnya, Razman terpaksa membayar saman sebanyak RM254,150 termasuk kos dan faedah lewat bayar pada Februari 2020 setelah beliau gagal dalam rayuannya.
Wan Muhammad Azri Wan Dres, kini Exco Pergerakan Pemuda UMNO, terpaksa membayar RM951,260.27 kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah didapati bersalah kerana memfitnah. Wan Muhammad memuat naik beberapa imej lucah kononnya Anwar bersama seorang lelaki lain. Di mana Razali ketika dua kes itu dibicarakan? Itu hanya dua contoh. Banyak lagi sikap melampau aktivis PAS dan UMNO yang amat mencicikkan terhadap pemimpin Pakatan Harapan yang diputuskan sebagai fitnah oleh mahkamah. Penyakit apa agaknya yang dideritai oleh para pemfitnah ini? Adakah label penyakit mental itu hanya untuk pengkritik Kerajaan Perikatan Nasional sahaja? Jangan hanya nampak kuman di seberang lautan tetapi buta bahawa ada bangkai gajah di hadapan mata.